وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر رب تمم رب أتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaan hari yang baru yang sudah masuk hari yang kedua Rejab, tuan dan puan, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi menghidupkan kita untuk menghidup udara hari yang baru, dan selesai kita salat subuh berjemaah, salat sunat subuh, salat fardu subuh secara berjemaah, dan juga kita berada dalam majlis ilmu sehingga matahari naik nanti insya-Allah. Jadi kita berada dalam satu bulan yang istimewa sekarang, nama dia bulan Rejab, bulan yang haram yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha fiha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, yang di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram ini tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah bulan-bulan haram tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegaskan atau menerangkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahawa bulan-bulan haram itu ada 4. 3 yang datang secara berturut-turut, yakni Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 yang datang secara berasingan, yakni bulan Rejab. Apakah kelebihan bulan haram ini? Apakah makna bulan haram? Bulan yang diharamkan berlakunya sebarang pertumpahan darah dalam bulan ini oleh masyarakat atau bangsa Arab dulu, kini dan selamanya. Kalau berlaku juga ada nilai tambahan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikena bayar certain amount, beberapa denda sebab melanggar kemuliaan bulan haram. Yang kedua, maksud bulan haram adalah diharamkan melakukan sebarang kezaliman dalam bulan ini terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Jadi dalam bulan lain boleh ke? Bulan lain tak boleh juga. Cuma dalam bulan ini ada nilai tambah dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia yang menafsirkan ayat ini, menukilkan pendapat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa bukan sahaja dosa tetapi pahala pun turut digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan haram ini. Ini tuan-tuan, contohnya solat fardu berjemaah tadi kita dapat 27 kan dalam bulan haram ini, bulan Rejab, sepanjang bulan Rejab, menurut pendapat Ibn Kathir dan juga pendapat Ibn Abbas, bahawa dia kali 2, 27 tu kali 2, maka setiap fardu, solat fardu kita akan dapat 54. Lebih kurang lah perkiraan dia. Dan juga amal-amal salih yang lain semua dikali ganda, dikali 2 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat kali 2 lagi, maka hari Jumaat tu kita akan dapat 4 kali ganda setiap amal salih, amal baik yang kita kerjakan. Tak termasuk dalam bulan Ramadan. Ramadan tu memang lebih lagi hebat lah. Jadi perbanyakkanlah amal salih kita dalam bulan ini, tuan-tuan. Bulan ini kata ulama, bulan untuk kita menyemai benih dalam bulan Rejab. Kemudian dalam bulan Syakban untuk kita mengairi atau menyiram benih tersebut.
dan bulan Ramadan adalah untuk kita menuai hasilnya. Jadi Nabi sangat memberatkan berkenaan dengan 3 bulan ini, Rejab, Sya'ban dan juga Ramadan. Ramadan tu memang kita sudah maklumlah. Rejab Nabi itu kita berdoa, sunat untuk kita berdoa mulai daripada 1 bulan Rejab itu lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau susah dalam bahasa Arab, maka kita doalah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, Engkau berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan Engkau sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Tuan-tuan, sekarang fasa, dia kata ulama, sekarang sunat untuk kita berdoa lebih daripada itu tiga doa. Doa yang pertama sebagaimana yang Nabi doakan tadi, agar Allah memanjangkan usia kita dan sempat bertemu dengan Ramadan dan memberkati Rajab dan Sya'ban. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang adalah fasa yang Allah sedang menapis siapakah yang layak untuk bertemu atau masuk dalam bulan Ramadan. Saya pasti tuan-tuan pun mengalami, dan saya sendiri pun mengalami, ada di kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, kenalan-kenalan kita yang sudah pergi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri pun kawan masa belajar, sama-sama belajar dulu minggu lepas, ada 2-3 orang lah pergi meninggal dunia. Ada yang sakit kanser, ada yang sakit jantung, dan macam-macam lagi. Kerana apa? Kerana adakah mereka tidak layak? Maknanya dia sudah sampai ajal. Bagi mereka, Ramadan tahun lepas adalah Ramadan yang terakhir. Kita sendiri pun dalam berbaki dalam 58-59 hari ini, 58 ini, kita tak tahu sama ada kita sempat bertemu ataupun tidak. Jadi nak buat macam mana? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memanjangkan usia kita. Doa yang kedua, kata ulama, agar Allah memberi kesempatan untuk kita beramal ibadah dan beramal soleh dengan terbaik dan dengan sempurna sepanjang menuju Ramadan ini dan dalam bulan Ramadan. Bertemu saja tapi amalan tu sekadar ala kadar saja, ini orang yang rugi. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Ada kata ada di kalangan kita kan, amal dia biasa-biasa, seperti bulan-bulan biasa. Ini rugi dah. Yang lagi ruginya, amalan dalam bulan Ramadan tu lebih teruk daripada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan meniaga. Tak boleh ke nak meniaga? Tak boleh, tak ada masalah. Cuma jangan lupa, meniaga dengan manusia kita akan dapat untung, dan meniaga dengan Allah kita akan dapat lagi banyak untung. Jangan lupa. Sahabat-sahabat pun, juga tabi'in pun, mereka ada yang meniaga dalam bulan Ramadan dan seterusnya, tapi mereka tidak lupa untuk beribadah kepada Allah SWT. Doa yang ketiga, kata ulama, sunat untuk kita berdoa agar Allah menerima segala amalan kita tersebut. Ini yang paling penting. Kita bertemu, kita beramal, tapi Allah tak terima amalan kita, ini orang yang paling rugi. Waliyadzubillah. Jadi macam mana Ustaz? Jadi kita doa untuk bertemu, dah bertemu nanti kita beramal soleh, beramal ibadah bersungguh-sungguh, dan yang ketiga, lepas tu kita berdoa bersungguh-sungguh juga agar Allah menerima amalan kita tersebut. Dan dikira dan mendapat gelaran al-muttaqin atau al-muttaqun nanti insya-Allah di penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi tuan-tuan, seperti biasa saya ingin berpesan pada diri saya dan juga para jemaah sekalian, dan sebelum pergi pesanan tersebut, sebelum saya terlupa, kadang-kadang terlupa, kita baca sama-sama zikir Sayyidatina Juwairiyah yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Juwairiyah seperti biasa, ada 3 kali selepas solat subuh dan 3 kali selepas solat asar tiap-tiap hari, tuan-tuan dan puan-puan jangan tinggal zikir ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikut. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati. 2 kali lagi ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati. 3 kali selepas solat subuh dan 3 kali selepas solat asar. Kalau kita melazimi pembacaan maksurat, kita kandungan maksurat lah. Kalau tak hafal, maka boleh google sahaja zikir yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Juwairiyah.
Juwairiyah binti Al-Harith, isteri baginda. Keluarlah zikir ni. Apa kelebihan dia? Seolah-olah kita beribadah daripada selepas subuh sehingga matahari naik. Pahala dia soal ibadah yang solid, dan dikiaskan selepas asar sehingga matahari terbenam. Ibadah yang solid, tak berhenti-berhenti. Itu pahala dia. Kita baca 3 kali je. Di sini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Jadi pesanan Nabi SAW apabila masuk hari yang baru yang biasa saya sebut tuan-tuan, 5 perkara. Yang pertama, perbanyakkanlah istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan, kenapa? Kerana kita ni banyak dosa. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita istighfar, Allah mengampunkan segala dosa kita, dan kita bertemu dijemput oleh Allah SWT hari nanti dalam keadaan kita tidak berdosa, atau dalam keadaan kita sedang beristighfar. Yang kedua, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim. Kerana apa? Kerana ni kita memerlukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mahsyar nanti. Macam mana nak dapat syafaat Nabi? Dengan berselawat masa kita masih hidup banyak-banyak. Dan juga kita mengharapkan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Allah akan turunkan rahmat dan keberkatan kepada orang yang selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyakkan zikir tahlil, ini dengan kalimah at-tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Kerana zikir itu adalah sebaik-baik zikir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentu ada sebaik-baik ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Yang keempat, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan kalimah tahmid, yakni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kerana apa? Kerana tahmid ini adalah sebaik-baik doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan kalimah hauqalah, yakni la haula wala quwwata illa billah, atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerana apa? Kerana Nabi sebut banyak dalam hadis. Satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi pesan pada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah atau perbanyakkanlah zikir la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah salah satu harta daripada harta-harta yang terdapat di dalam syurga. Nabi nak ajar kita cara nak masuk syurga, kena banyakkan ibadah yang sunat. Antara ibadah yang sunat disuruh kita perbanyakkan adalah berzikir, dan antara zikir yang disuruh kita perbanyakkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Paling tidak 100 kali setiap hari tuan-tuan, selawat istighfar kita, la ilaha illallah kita, alhamdulillah, dan juga la haula wala quwwata illa billah. Paling baik kata Imam Al-Ghazali adalah 300 kali setiap hari. Okay? Jadi kita masuk pembahasan kitab amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam bab puasa, dan masih lagi dalam bab puasa, dah hampir-hampir dengan Ramadan ni. Maka bagus jugalah topik ni yang kita bincang pada bulan yang lalu, yang ni melakukan puasa wisal, puasa yang hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita tiru sahabat Nabi, tak boleh tiru, yang ni puasa dan tak buka dan terus sambung esok. Yang ketiga, yang kedua adalah melakukan dan menghidupkan qiyamul lail. Melakukan dan menghidupkan qiyamul lail. Qiyamul lail ni setiap malam kalau kita boleh, tapi dalam bulan Ramadan nanti jangan tinggal langsung. Antara qiyamul lail dalam bulan Ramadan adalah qiyamnya adalah dengan mengerjakan solat tarawih. Itu kita sudah maklum. Hari ini kita tengok beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Iktikaf menurut bahasa adalah diam atau tinggal atau mengasingkan diri di suatu tempat tertentu. Iktikaf dari segi syarak adalah seorang muslim yang mendiami atau tinggal di masjid dalam keadaan suci dan disertai dengan niat. Jangan lupa untuk niat iktikaf. Masuk masjid, masuk surau. Dalam mazhab Syafi'i, ada dua pandangan, iktikaf di surau. Nah, ini kan surau kan, bukan masjid ni. Kalau surau Jumaat, Ustaz, macam mana? Surau Jumaat itulah dinilai sebagai sama seperti masjid. Ini surau ni dia bukan surau Jumaat kan, bukan biasa kan, dia solat biasa. Ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Satu pandangan kata tak boleh iktikaf, satu pandangan kata boleh iktikaf. Jadi nak ambil yang mana Ustaz? Saya sendiri saya ambil pandangan yang kata boleh kan. Saya masuk surau, saya iktikaf, dapat pahala. Kalau Allah bagi akan dapatlah, kalau Allah tak bagi tak dapatlah. Tapi dalam mazhab Hambali boleh.
Jadi ada pandangan, satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita sendiri, dan memang boleh dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Boleh iktikaf dalam surau. Ni tuan-tuan dan puan-puan masuk surau ni jangan lupa untuk iktikaf. Kalau kata yang kata tak boleh tu sebab dia ijtihad, ada dua ijtihad kan. Ijtihad yang pertama dia tidak akan membatalkan ijtihad yang kedua, tak ada masalah. Kan? Jangan lupa. Dalam bulan Ramadan nanti kalau datang sini nak tarawih ke, nak qiyam ke, nak apa ke, nak solat fardu ke, jangan lupa untuk niat iktikaf. Walaupun dalam surau. Tapi dalam masjid tu memang confirm lah. Masjid mungkin nak pergi jauh sikit contoh, atau surau Jumaat. Dalam keadaan suci, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, suci badan, tubuh dan pakaian dan juga tempat. Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini kita sudah maklumlah. Berdasarkan hadis sahih daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada disebutkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang iktikaf 10 hari yang terakhir ni itu sudah maklumlah, daripada kecil lagi kita dengar hadis ini. Maksudnya Nabi 10 hari itu solid, keluar hari yang masuk masjid hari yang ke-20 atau 21, dan Nabi tak keluar lah. Bila Nabi keluar pula malam raya tu, selesai takbir raya tu barulah Nabi balik. Ini iktikaf Nabi. Boleh tak kita nak tiru? Kalau tak boleh, kita cubalah sedaya upaya mana yang kita boleh. Mana boleh Ustaz, kerja. Maka waktu yang kita tak kerja tu kita datanglah iktikaf, atau hari yang kita tak kerja tu perbanyakkan sikit. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dalam bulan Ramadan. Sedangkan dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada bulan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya Nabi wafat. Kemudian selepas baginda, para isterinya pula beriktikaf. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikianlah salah satu amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Baginda selalu beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dalam secara penuh. Secara penuh, tadi dah dia masuk, Nabi masuk, duduk dan tak keluar-keluar dah, kecuali ada urusan yang sangat penting. Kalau tak ada, Nabi tak keluar dah. Tiada hadis yang menyatakan bahawa baginda hanya beriktikaf pada malam hari sahaja, tetapi tidak di waktu siang, sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Ada di kalangan kita, ada di kalangan yang saya kenal, kawan-kawan saya, kenalan saya, makna dia mereka mengambil cuti 10 hari. Ada. Tuan-tuan mungkin ada juga. Cuti 10 hari yang terakhir Ramadan tu, sekali dengan cuti raya. Ini sambung terus jadi 2 minggu mungkin. Sebab apa? Sebab nak iktikaf. Iktikaf yang penuh. Kalau tak cuti tak boleh mungkin company dia atau syarikat dan sebagainya dia benarkan 10 hari. Ada. Sebab nak buat juga. Saya tak dapat nak buat lagi. 10 hari itu secara solid, yang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya iktikaf pada 10 malam yang terakhir Ramadan sahaja. Itu pun hanya sebahagian malam, tidak secara seluruhnya. Kalau buat sikit-sikit macam mana Ustaz? Dapat pahala sikit-sikit lah. Betul lah. Nak dapat pahala solid, maka kena solid lah 10 hari tu. Walaupun mereka memenuhi syarat iktikaf, tapi belum dikatakan sebagai mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sepenuhnya dalam beriktikaf. Nabi secara solid 10 hari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan amalan baginda pada dalam beriktikaf di dalam hadis berikut. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa'urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa bihajah idza kana mu'takifan, rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghulurkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyikat rambutnya ketika baginda berada di dalam masjid, ini Masjidil Nabawi dan ketika baginda sedang iktikaf, baginda tidak masuk ke rumah kecuali untuk satu hajat yang penting. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Sebagaimana yang kita ketahui, rumah Sayyidatina Aisyah berdekatan dengan masjid. Mana rumah Sayyidatina Aisyah yang Nabi dikebumikan sekarang itulah makam Nabi tu. Itulah rumah Sayyidatina Aisyah. Dulu masjid tu dia kecil sikit kan, dipisahkan dengan tirai pintu. Sekarang dia dah sebahagian daripada masjid tu lah, bawah kubah hijau tu kan. Tu rumah yang paling dekat, rumah isteri baginda semua dekat-dekat, tapi yang paling dekatnya adalah rumah Sayyidatina Aisyah lah situ. Jadi Rasulullah SAW boleh memasukkan kepalanya ke dalam rumah untuk disikap oleh Sayyidatina Aisyah. Ia bermaksud dengan hanya tujuan menyikat rambut, baginda enggan meninggalkan masjid dan tetap berada di dalam masjid selama beriktikaf. Sunat dalam iktikaf adalah seorang hendaklah tidak meninggalkan masjid atau keluar daripada masjid kecuali mempunyai keperluan yang benar-benar penting dan ia tidak dapat ditinggalkan seperti mandi, buang air kecil atau air besar. Dan kalau masuk tandas, kata ulama tak ada masalah sebab tandas itu ada sebahagian daripada masjid. Kecuali lah kita balik ke rumah, masuk tandas di rumah, itu baru terbatal iktikaf. Kalau masuk tandas yang disediakan oleh masjid ataupun surau Jumaat tersebut, maka ia tetap dikira sebagai iktikaf. Jika keperluan untuk makan dan minum boleh dilakukan di masjid, maka sebaiknya dilakukan di masjid. Seorang lakukan masjid juga di beranda dan sebagainya. Dalam hadis ini nak cerita Nabi nak bermesra dengan isteri. Tak boleh ke Nabi nak sikat rambut sendiri? Boleh je. Nabi ni suka bermesra. Macam mana? Nabi duduk contohnya kan, contohnya masjid dan tirai itu adalah rumah baginda, tirai yang dalam surau ni kan. Nabi hulur kepala dia kat celah tirai itu je. Kaki dia dalam surau, dalam masjid lagi. Kenapa? Supaya Sayyidatina Aisyah boleh sikat. Rambut Nabi kan panjang. Nabi ni dua riwayat. Satu riwayat di bawah telinga, atas bahu sini, rambut Nabi panjang. Satu lagi riwayat mencecah bahu. Nabi lurus serta sedikit beralut. Jadi best lah, seronok lah untuk isteri dia menyikat. Bukan tak ada rambut. Memang ada. Kenapa? Nabi nak bermesra dengan isteri dia. Boleh saja Nabi nak menyikat rambut sendiri, tapi nak cerita. Untuk sikat rambut tu Nabi tak balik, Nabi duduk dalam masjid. Okay. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sunat kepada orang yang sedang beriktikaf iaitu hendaklah tidak menjenguk orang yang sakit. Kalau dengar orang yang sakit kan, kita sekarang kalau dengar orang yang sakit, sunat untuk kita pergi. Kecuali Covid lah, jangan pergi lah. Kalau Covid naik balik, dengar untuk kena kuarantin 5 hari. Sekarang 5 hari kuarantin. Kalau cek tu positif, kuarantin 5 hari. Kendiri lah, sendiri. Jangan pergilah, memang tak pergilah. Kalau demam yang lain, sakit apa tu, dia dah terlantar lama, dah stroke, untuk sakit jantung. Sunat untuk kita ziarah. Ini adab yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi ketika iktikaf tidak ada lagi sunat. Untuk menjenguk orang sakit, sakit ya, kita doakan saja. Atau nak bagi apa duit dan sebagainya, biar orang lain yang serahkan ke kita. Yang kedua, tidak menyaksikan jenazah. Ada orang mati kecuali dalam masjid tu sendiri. Jiran sebelah meninggal ni, kita sedang iktikaf. Ini Nabi buat. Nabi tidak pergi menjenguk jenazah tersebut. Kalau pergi terbatallah iktikaf tersebut. Kena niat lain lah kalau pergi juga. Kecuali mungkin kita panggil sebagai ahli keluarga terdekat. Kalau nak iktikaf yang solid. Yang ketiga, tidak menyentuh isteri atau menggaulinya, sebab kita duduk dalam masjid kan. Nabi tinggal 10 hari tu, Nabi tinggal tu isteri baginda yang 9 orang di Madinah tu, semua Nabi tinggal selama 10 hari. Bermesra dengan sikat rambut itu je. Isteri dia datang nak bersembang, isteri yang datang masuk dalam masjid bersembang dengan Nabi SAW. Nabi tak keluar. Dan tidak keluar daripada masjid kecuali untuk suatu keperluan yang tidak dapat dielakkan dan harus dilakukan. Dan tiada iktikaf melainkan dengan puasa dan di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Iktikaf mana iktikaf yang 10 hari yang solid itulah, dalam bulan Ramadan lah, atau di masjid. Masjid ni yang khilaf yang saya sebut, khilaf ulama tadi. Baginda memang beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun pada waktu baginda wafat, iaitu pada tahun yang terakhir baginda diutus sebagai Rasulullah SAW, yakni tahun yang ke-10 Hijrah, baginda beriktikaf selama 20 hari.
sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebelum Nabi buat haji tu. Sebelum Nabi buat haji wada, haji selamat tinggal tu, kan sebelum haji tu haji kan dalam bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan sebelum tu kan ada Syawal, sebelum Syawal tu kan ada Ramadan. Ramadan yang terakhir tu adalah Ramadan yang Nabi iktikaf selama 20 hari. Nabi dah tahu ke? Nabi dah tahu dah. Nabi dah tahu dah tahun itu adalah tahun yang terakhir. Sebab tu dalam khutbah haji baginda, khutbah selamat tinggal tu Nabi sebut, aku tidak tahu sama ada ini hari yang terakhir aku dapat bertemu dengan kamu ataupun tidak. Nabi dah tahu dah. Memang dapat bertemu, tapi haji itu adalah haji yang terakhir, dan khutbah haji itu adalah khutbah haji yang terakhir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bagi tahu dah, dah bagi tahu oleh malaikat. Saya kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayamin, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Rasulullah SAW beriktikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari, dan pada tahun baginda dipanggil oleh Allah tahun ke-10 Hijrah, baginda beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lebih sikit tahun tu. Itu yang terakhir. Kita ni macam mana? Kita tak tahu bila Allah nak jemput kita. Cuba kita try yang terbaik pada tahun ni. Banyak sikit beriktikaf, duduk lama sikit daripada duduk kat rumah. Baik datang masjid, kita surau kan, duduk lama tidur pun dengan niat, maka kita akan dapat pahala. Kat rumah nak niat apa? Tak ada niat dah, tidur. Gitulah pahala dia adalah pahala benda yang harus saja. Benda yang harus kalau kita buat di masjid ataupun di surau dengan iktikaf, maka kita akan dapat pahala. Dan pahala dalam bulan Ramadan ni sangat banyak sebagaimana kita sudah maklum. Secara jelasnya Ibnu Qayyim bercerita berkenaan dengan amalan Rasulullah SAW dalam iktikaf. Apabila baginda iktikaf, baginda masuk bersendirian ke tempat solatnya, dan baginda tidak masuk ke rumahnya ketika iktikaf kecuali untuk keperluan yang mustahab. Ada benda kena ambil ke, ada macam-macam lah yang sangat penting atau mustahab, barulah Nabi masuk ke rumah. Dan rumah baginda memang dekat dengan masjid saja kan. Baginda memasukkan kepalanya dari masjid ke dalam rumah Sayyidatina Aisyah ketika baginda iktikaf, dan pada waktu malam isteri-isterinya mengunjungi baginda di masjid. Ketika isteri-isterinya ingin pulang, baginda menghantarkan mereka sehingga ke pintu masjid sahaja. Tak keluar. Selama beriktikaf, baginda tidak menggauli isteri-isterinya, termasuklah mencium mereka. Tak ada. Nak bermesra, sikat rambut je. Nabi ni suka bermesra macam lagi lah, Nabi berdakapan, berciuman, macam-macam lagi. Tapi ketika iktikaf Nabi tak buat dah, bersembang sahaja. Dan apabila baginda keluar pula disebabkan keperluan tertentu, kemudian ada orang yang sakit, baginda tidak menjenguknya dan juga tidak menanyakan keadaannya. Siapa yang pergi ziarah tu? Orang lain tak iktikaf lah, orang yang sakit tu. Kalau tak, Nabi adalah orang yang paling prihatin, paling cakna berkenaan dengan keadaan sahabat. Dia akan tanya. Sebab itulah Nabi ketika solat tu, Nabi akan mempaling kepada jemaah. Selesai solat, Nabi jadi imam. Selesai solat, ketika berwirid tu, selepas wirid yang tertentu, Nabi akan berpaling dan tengok sebelah kanan, sebelah 90 darjah ke sini ataupun 180 darjah. Supaya apa? Antaranya sunnah Nabi SAW. Sahabat boleh tengok wajah baginda, dan baginda boleh tengok wajah sahabat. Dan kenapa nak tengok? Nak tengok ada siapa? Ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Uthman, ada Sayyidina Ali, ada semua yang lain ada, Bilal pun ada. Siapa yang tak ada? Nabi nak tengok siapa yang tak ada. Siapa tak ada ni? Abu Zar, contohlah kan. Ataupun Mu'adz bin Jabal, kenapa tak ada ni? Tanya kawan. Oh, dia sakit Rasulullah. Sakit selepas solat pergi ziarah, Nabi ziarah. Itu yang Nabi buat. Tapi ketika iktikaf dalam bulan Ramadan, Nabi tak ada. Tanya khabar pun tak ada. Mungkin Nabi berdoa sahaja kepada mereka ni. Mana dia ketika iktikaf. Itu adalah iktikaf beriktikaf. Itu yang pertama. Yang keduanya, menghidupkan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kita nak habis dah ni. Ada 3 yang terakhir kita habiskan pagi ni. Kemudian kita akan masuk bab yang lain. Menghidupkan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan.
sebagai peringatan ini kita dah dekat-dekat dengan Ramadan ni. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zar, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, apabila masuk 10 hari Rasulullah SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh serta mengetatkan kain sarungnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksud 10 hari di dalam hadis ini maksudnya adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Sedangkan maksud menghidupkan malam dari sudut bahasa iaitu berjaga pada waktu malam atau tidak tidur atau hanya tidur sebentar. Maksud keseluruhan ayat tersebut adalah menghidupkan 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan dengan beribadah, sama ada dengan solat malam, membaca Quran atau berzikir ataupun berdoa di dalam bulan Ramadan. Nantilah tuan-tuan 10 hari yang pertama kita Nabi dah buat dah. Nabi giatkan lagi 10 hari yang kedua, dan yang paling Nabi giatkan lagi adalah 10 hari yang terakhir, itu sudah maklum tu, masuk Ramadan nanti. Maksud membangunkan keluarganya adalah menyuruh isteri-isterinya untuk bersolat atau mengerjakan ibadah yang lain pada waktu malam. Jangan kita saja yang bangun tuan-tuan, nanti kejutkan isteri. Memang isteri saya bangun tak, dia nak panaskan lauk sebab nak sediakan sahur. Okey, bagus. Pesan pada isteri, kaum wanita yang bangun untuk menyediakan sahur nanti dalam Ramadan nanti, solat terlebih dahulu 2 rakaat. Bangun tu, ambil wudu, bersihkan tubuh, solat dulu 2 rakaat. Kemudian barulah pergi panaskan mata, panaskan dulu, buatkan dulu apa-apa yang patut, kemudian ambil wudu, kemudian solat. Jangan tinggal. Ramai di kalangan kita, di kalangan muslimat, ramai di kalangan muslimat yang dia hanya bangun untuk menyediakan sahur sahaja, tapi tidak beribadah walaupun 2 rakaat ataupun berzikir ataupun berdoa. Dan ini adalah satu kesilapan. Tak apalah ustaz, dia kata saya dah dapat pahala menyediakan makanan. Memanglah dapat pahala, tapi rugilah sebab waktu tu sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebab isteri baginda pun buat. Kalau tak, isteri Nabi kata tak payahlah kamu sediakan makanan untuk aku, dapat pahala dah. Tak ada. Nabi kejutkan dia supaya beribadah je. Nak sedia makanan tu tak apalah, kemudianlah sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan istighfar sikit, baca Quran sikit dan berzikir sikit, atau berzikir nak baca nak berdoa atau berzikir ketika menyediakan makanan, boleh, tak ada masalah. Tak semestinya atas tikar sembahyang saja, atas sejadah saja untuk berdoa berzikir ni, Sedangkan maksud bersungguh-sungguh serta mengetatkan kain sarungnya adalah beribadah dengan bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, lebih daripada hari-hari biasa. Sebagaimana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Al-hadis. Kesungguhan Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tidak seperti kesungguhan baginda pada bulan yang lain, dan pada 10 hari yang terakhir baginda lebih bersungguh-sungguh lagi daripada hari-hari sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lain-lain lagi. Oleh kerana kesungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka baginda pun mengetatkan kain sarungnya. Apa maksud mengetatkan kain sarung? Yakni menjauhi isterinya dan tidak mendekati mereka. 10 hari yang terakhir ni tuan-tuan, mungkin dalam bulan Ramadan nanti akan selalu dengar lah tazkirah macam ni, hadis ni 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan tidak disunatkan lagi untuk menggauli isteri, untuk bersama dengan isteri. Tak sunat. Kalau nak buat juga ustaz, hukum dia adalah harus sahaja. Tak ada pahala, tak ada pahala sunat, sebab Nabi tak buat. Kesian lah ustaz, 10 hari kena puasa. Terpulang lah. Sebab Nabi tak tinggal, Nabi dah tinggal lah isteri. Kalau lagi ikut Nabi ke, Nabi lagi patutlah bersama dengan isteri ada 9 orang. Kita seorang pun tak buat centong lah. Nabi ada 9, tapi Nabi tinggal semua. Sebab apa? Yang 10 hari itu lagi penting.
Selepas tu tak apa lah, kan tak boleh, contoh lah kan. Sebab kalau bersama dengan isteri dalam 10 hari yang terakhir ni, malam sebelum tidur contohnya, maka esoknya kita akan letih dan malas untuk bangun dan beribadah. Boleh je ustaz, saya tak apa buat. Nabi tak buat, kita lagi hebat daripada Nabi contoh. Tak boleh ke? Tak boleh je, sebab hukum dia adalah harus, dia tak jadi sunat lah, tak ada pahala dah. Bila ustaz 20 hari yang pertama tak apa, 10 hari yang terakhir, itu yang Nabi buat lah. Dan maksud yang kedua, ayat tersebut boleh ditafsirkan sebagai baginda mengetatkan kain sarungnya supaya baginda lebih giat beribadah berbanding dengan hari-hari sebelumnya. Macam kita ketatkan kain sarung kita, kain pelekat kita, kenapa? Takut-takut terlondeh. Kenapa? Sebab banyak sangat turun naik ketika nak solat tu. Nak solat malam tu, sujud, rukuk, bangun semula untuk rakaat yang kedua, kemudian nak buat lagi, tambah lagi rakaat, termasuk dengan ini dah termasuk tarawih. Kemudian malam lagi balik tidur tu selepas tu, ataupun nak solat, nak qiyam pada malam tersebut, itu maksud dia. 10 hari yang terakhir merupakan penanda bulan Ramadan akan berakhir. Maka Rasulullah SAW ingin mengakhiri bulan Ramadan dengan beribadah bersungguh-sungguh. Selain daripada itu, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan merupakan waktu turunnya Lailatul Qadar. Itu surah Maklum. Demikianlah kebiasaan Rasulullah SAW pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Perkara ini berbeza dengan kaum muslimin pada masa ini, kerana kebanyakan mereka hanya rajin dan bersemangat pada hari-hari awal di bulan Ramadan. Contohnya kebanyakan masjid dan surau penuh dan sesak ketika tarawih yang pertama Ramadan. Ini memang berlaku lah, realiti. Tak boleh nak cerita lah, cerita dah berbuih mulut lah. Saya pun dah berbuih mulut, ustaz-ustaz yang lain, ustazah yang lain pun dah berbuih mulut. Tapi tetap akan berlaku, di mana-mana saja. Hari yang pertama, minggu yang pertama memang ramai, kemudian makin kurang. Itu kebiasaan kita orang Melayu di Malaysia. Di negara lain pun lebih kurang juga. Orang Arab dia lain lah. Orang Arab dia makin ramai. Sebagaimana yang berlaku di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi tu kan. Kita makin kurang. Sepatutnya makin ramai kan. Selain daripada itu, mereka juga rajin membaca Quran dan mengikuti pengajian pada hari-hari di awal bulan Ramadan. Semangat untuk beribadah di kalangan kaum muslimin apabila masuk Ramadan sangat mengagumkan. Ini kata pengarang. Tetapi ia tidak kekal apabila di pertengahan bulan Ramadan. Semangat mereka semakin mengendur dan terus mengendur. Tak tahu pergi mana. Pergi masjid lain pun Ustaz, masjid lain pun sama. Dekat-dekat dengan raya tu memang lagi lah. Kat mana? Kat mana yang makin ramai Melayu ni, orang Islam ni? Di pasar-pasar raya dan juga di atas jalan. Tengok kat kampung, apabila balik kampung dekat raya tu tak ramai juga manusia. Kat mana? Dua tempat tu je, kedai-kedai, pasar raya dengan atas jalan dalam kereta. Kita lebih memberatkan yang tu. Rugilah sebenarnya. Tak apa, tak ada masalah, tapi jangan tinggal. Contoh, kita nak balik kampung kan, kita penuhkan masjid dan surau kita di kampung kan. Semua yang kita buat. Hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan perlu digunakan sebaik mungkin bagi meningkatkan taraf ibadah dan menghidupkan malam-malamnya, selain berbelanja untuk persiapan hari raya. Yang terakhir pada pagi ni, saya nak habiskan dalam bab puasa ni. Yang terakhir, sambil-sambil kita tunggu waktu untuk solat sunat Isra' tu, ada 5 minit lagi. Yang ni yang terakhir, bersaing mencari Lailatul Qadar. Yang pertama tadi i'tikaf, yang kedua adalah beribadah 10 hari yang terakhir, dan dalam 10 hari terakhir itu termasuklah Lailatul Qadar. Ini kita akan dengar sangat banyak dalam bulan Ramadan nanti. Tapi ini saya sebutlah sebab dia ni ada dalam kitab ni. Saya nak habiskan bab puasa. Bulan depan kita masuk bab yang lain, bab makan dan minum. Lailatul Qadar bermaksud malam kemuliaan. Biasanya Lailatul Qadar disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Salah lah dalam bahasa Arab. Malam tu, Lailah tu malam dah. Seolah-olah tersebut malam Al-Qadar. Di satu malam dia sebenarnya. Dia sebut kata yang sebenar adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah sebut. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu adalah Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar.
Malam itu lebih baik pada 10 bulan atau 83 tahun lebih beberapa bulan. Pada malam tersebut malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat turun ke bumi untuk memuliakan siapa saja menghidupkan malam tersebut dengan izin Allah. Bagi mengetahui yang lebih mendalam mengenai Lailatul Qadar, muslimin digalakkan baca surah Al-Qadar beserta dengan tafsirnya. Ini masuk bulan Ramadan nanti banyaklah, lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir. Ramai lagi lah ustaz-ustaz dan ustazah akan cerita ni. Apabila Ramadan 10 hari yang terakhir tiba, Rasulullah SAW selalu menyeru para sahabatnya supaya bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar kerana terdapat keistimewaan yang besar pada malam tersebut. Nabi bersabda, "Kana Rasulullah SAW yuhawiru yujawiru fil ashril awakhiri min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW biasa berintikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan baginda bersabda, "Carilah Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sabda baginda tersebut ditujukan kepada para sahabatnya dan juga kepada kaum muslimin, dan zaman baginda hidup sehinggalah hari kiamat nanti. Kita lah masuk Ramadan nanti, tunggu 10 hari yang terakhir dan siap sedia untuk mencari Lailatul Qadar. Bermula 10 hari yang terakhir merupakan malam likur, itu hari yang ke-21 baru start yang ke-20, malam yang ke-21 tu. Berdasarkan hadis di atas, waktu Lailatul Qadar yang dinyatakan adalah umum, itu seluruh 10 hari yang terakhir Ramadan. Berdasarkan dalam hadis yang lain, waktu Lailatul Qadar disebutkan sebagai lebih khusus, iaitu pada malam-malam yang ganjil. Ini hadis itu kita selalu dengar, tiap tahun kita dengar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam hadis sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhiri min Ramadan." Rawahu Bukhari. Carilah Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh pada malam yang ganjil daripada 10 hari yang terakhir Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini kita selalu ingat. Malam-malam yang ganjil adalah 21, 23, 25, 27 dan 29. Menurut riwayat Ibn Umar, waktu Lailatul Qadar disebut dengan lebih khusus lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam perkara ini. Ini hadis yang terakhir pada pagi ini "Man kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Rawahu Ahmad bi isnad sahih. Barang siapa yang ingin mencari yakni Lailatul Qadar, maka hendaklah dia mencari pada malam yang ke-27. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sanad yang sahih. Ini yang dilakukan oleh kebanyakan negara Arab dan saya duduk masa saya belajar dulu negara Jordan. Malam yang ke-27 penuh masjid. Dan saya diberitahu oleh kawan saya yang duduk di Turki, orang Turki pun sama. 27 tu penuh masjid seluruh negara. Sebab mereka target hanya satu malam sahaja, malam yang ke-27, berdasarkan hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi macam mana kita ustaz? Kita tak boleh, kita cari semua. Jangan hanya target satu malam sahaja. Namun yang demikian, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu Lailatul Qadar. Dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan lebih 40 pendapat berkenaan dengan masalah tersebut, dan ada di antaranya terdapat beberapa pendapat yang diulang-ulang. Antara pendapat yang disebutkan, terdapat pendapat yang mengatakan bahawa waktu Lailatul Qadar ini berganti-ganti setiap tahun pada malam-malam yang ganjil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu adalah antara pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang termasuk Ramadan nanti kita akan dampaklah share daripada WhatsApp dan sebagainya dekat-dekat dengan 10 malam terakhir itu lagi banyak share. Imam Al-Ghazali kata kalau puasa start hari ini, maka Lailatul Qadar hari itu. Puasa start hari ini, maka hari itu. Itu pendapat dia. Mana dia tahu? Ini pandangan dia yang dia kaji sendiri. Dan dikata dalam kitab ni Ihya Ulumuddin, dia kata sepanjang ada seorang ashabu Syafi'iyah, saya tak ingat siapa kalau tak silap, Ibnu Hajar kalau tak silap, Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata berdasarkan kaedah Imam Al-Ghazali itu, aku teliti selama berpuluh tahun, 10 ke 20 ke 30 tahun ke disebut, dan aku dapati benar pendapat tersebut. Dia kaji. Kata Imam Al-Ghazali, kata tahun ni kita dijangka Ramadan pada hari
saya tak ingat dah. awal bulan 3 tu. Awal bulan 3 10 11 gitu. Hari Selasa. Hari Selasa. Maka kita tengok hari Selasa, kalau mula hari Selasa, Imam Al-Ghazali kata malam-malam ni. Dikaji oleh sahibul Syafi'iyah juga kan. Kalau tak silap Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haythami kata, aku kaji pendapat Imam Al-Ghazali, aku kaji dan aku dapati memang betul. Bukan dikaji setahun 2 tahun kan, dikaji berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun. Ada dalam kitab, tak ada dalam kitab ni, ada kitab lain yang saya baca. Tak apalah, itu sebagai panduan kita sahaja. Kalau hari Selasa tu berapa bulan, tengok nanti masuk Ramadan nanti adalah orang akan share pendapat Imam Al-Ghazali tu kan. Ini macam mana Ustaz? Terpulang pada kita lah, nak tebuk boleh. Yang paling selamat adalah tak tebuk semua malam yang terakhir tu kita beribadah. Allah Ta'ala alam. Nak masuklah nak cerita dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan akan dengar lagi banyak tazkirah berkenaan dengan tersebut kan. Allah Ta'ala alam. Yang terbaik daripada Allah, kelemahan daripada diri saya mohon ampun dan maaf. Ada soalan ke nak tanya? Kalau tak ada, kita berhenti sini tuan-tuan, dan masuk waktu isyak. Yang lupa untuk solat 2 rakaat sebelum keluar nanti, supaya kita mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi yang disebut. Kita tutup dengan tasbih kafarah suratul Asr dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah ya haqqa hamdi wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kawwih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.